وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Barisan Ahli Jawatan Kuasa, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan dan sedang melimpahkan rahmat yang melimpah ruah kepada kita semua bersempena dengan keberkatan bulan Ramadan al-Mubarak, Ramadan yang banyak berkat. Dan keberkatan Ramadan ini, sekiranya kita tidak mendedahkan diri kepada keberkatan tersebut, kita tidak mempunyai usaha yang baik untuk menggapai kelebihan, peluang, ganjaran, maka sudah tentulah kita tidak mempunyai tidak mendapat apa-apa makna daripada peluang lebih kurang sebulan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Seumpama seorang, contohlah ya, seorang dermawan mari ke tempat tuan-tuan, buat pengumuman siapa yang nak duit raya, nak satu set baju raya, nak kuih raya 5 jenis, datanglah ke Surau Al-Quddus. Semua penduduk di sini tanpa kecuali akan dapat, lelaki perempuan, dia tidak kira keluarga, dia kira satu kepala. Banyak tu. Kalau kuih raya 5, 4 beranak, banyak tu. Katalah ada dermawan cakap macam tu. Jadi kalaulah kita yang sudah mengetahui pengumuman tersebut dengan duit raya yang dikatakan akan bagi RM1.500, contoh saja, kalau kita mengambil sikap untuk duduk di rumah, duduk di bilik, tak turun-turun, kita dengar dan kita gembira dengan berita tersebut, kita kata seronoklah, raya tahun ni seronok, dapat bonus bukan daripada kerajaan, daripada dermawan. Seronok kita, termenung kita, mengenangkan RM500 tu macam-macam boleh beli. Tapi kita tidak turun ke sini. Kita tengok kat tingkap orang beratur ramai, malas beratur, tapi seronok. Dapat seronok je lah. Setelah dermawan pun pergi, mungkin dia berada di sini dalam tempoh 2 jam setengah. Lepas 2 jam setengah kita tak turun-turun, kita pun tak dapat apa-apa lah. Maka siapa yang nak kelebihan ataupun nak hadiah yang dijanjikan oleh dermawan tersebut, kenalah turun. Pakai baju yang kemas sikit, jangan pakai baju pagoda dengan pelikat-pelikat. Tapi pelikat dengan baju Melayu cantik, tapi pakai pelikat baju pagoda dikurang sesuai lah kan. Turun beratur, sampai giliran kita pun ambil kan, selfie lagi dengan dermawan. Kita naik dengan rasa gembira, rasa puas. Berbaloilah turun, walaupun contohnya lift tak ada elektrik, kita naik tangga tu kira berbaloi lah, turun berbaloi. Samalah dengan bulan Ramadan yang Allah sediakan pelbagai kelebihan yang saya sifatkan sebagai infinity. Bulan yang mana ganjaran yang Allah sediakan ini tak terbilang. Kita tak tahu berapa. Sebab di dalam ibadah puasa yang kita buat ni, dia ada satu ciri yang menyebabkan pahala yang kita dapat ni, ya, kita pun tak tahu berapa. Tuhan pun tak sebut dalam Quran, Nabi pun tak sebut dalam hadis berapa. Iaitu ciri sabar. Dalam Quran Allah sebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan ganjaran kepada orang-orang yang bersabar dengan ganjaran yang tidak terhitung nilainya. Sabar ni satu konsep yang ada pada beberapa jenis ibadah. Antara ibadah yang ada sabar, antaranya bulan puasa. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar kot, di awal Ramadan dulu ada ustaz ceramah bagi tahu satu hadis qudsi. Dalam hadis qudsi tu Allah sebut, was-saumu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, ibadah puasa tu aku yang tentukan pahalanya. Ya.
Bila Allah tentukan nanti di akhirat esok. Allah tak sebut berapa, sebab mungkin terlalu banyak. Seperti mana kita tak faham bilangan jarak antara sini dengan Bima Sakti, di luar daripada Bima Sakti kita. Kita tahu berapa tahun cahaya. 1 tahun cahaya pun kita dah tak ingat dah berapa juta km kan. 1 tahun cahaya bukan 1 saat cahaya. 1 saat cahaya lebih kurang sini ke bulan saja. 1 saat cahaya ke bulan. 1 tahun cahaya, saya pun tak tahu nak sebut lah. Sebab terlalu besar sangat dia punya alam semesta ni sangat besar, sehingga dia tak guna km dah. Guna km banyak nombor dia terbit. Orang pun tak faham dah. Orang tahu takat juta, bilion saja, trilion kot. Lepas tu kita pun dah, kata orang utara, dah gelong dah nak faham kan. Jadi kita pun ambil tahun cahaya. Sama lah dengan ganjaran bulan puasa. Semoga hari ini hari yang ke-27, semoga apa yang telah lalu ya, kita telah menjalankan usaha yang sebaiknya dengan kemampuan kita. Semoga apa yang berbaki kita teruskan lagi, supaya di 1 Syawal nanti kita benar-benar termasuk di kalangan golongan al-aidin wal faizin. Kan lagu raya minal aidin wal faizin itu bahasa Arab tu. Sebutan penuhnya minal aidin wal faizin. Semoga termasuk di kalangan al-aidin, orang yang kembali kepada fitrah. Apa maksud kembali kepada fitrah? Dari sudut dulu masa kita lahir, kita tak ada dosa. Masa baru lahir keluar dari perut ibu kita tu tak ada dosa. Sampailah kita balik, barulah ada akaun dosa, akaun pahala. Mukallaf dipanggil. Maka mudah-mudahan masuk 1 Syawal ketika azan maghrib nanti, kita termasuk di kalangan orang yang Allah telah banyak hapuskan dosa kita, sehingga kita dikatakan sebagai kembali pada fitrah, keadaan asal tanpa dosa. Wal faizin, semoga termasuk di kalangan orang yang menang dan berjaya. Menang berjaya bagaimana? Setelah kita bersusah payah, kita meluangkan sedikit masa untuk qiyamul lail, membaca Quran lebih daripada biasa ya, kita berzikir, bersedekah lebih daripada biasa. Itu usaha kita yang mana layak kita termasuk di kalangan orang yang berjaya mengaut dan menggapai ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah di sepanjang bulan Ramadan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi sekalian, bukan tajuk tu yang saya nak uraikan, itu sekadar bagi semangat untuk saya juga ya. Saya nak kongsikan pada pagi ini tentang satu ibadah yang semua di kalangan tuan-tuan dan puan-puan termasuk saya sentiasa buat, iaitu berdoa. Tentang doa. Apa yang menariknya tuan-tuan, doa ni macam bulan Ramadan juga. Allah Subhanahu Wa Taala sekurang-kurangnya lah ada 2 ayat dalam Quran. Allah menawarkan pada kita supaya meminta kepadanya. Tak payah segan silu. Antaranya doa yang selalu setengah imam bila dia lepas berzikir, sebelum dia berdoa, dia kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu ayat Quran. Dan kata dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni, mintalah pada aku, doalah pada aku, astajib lakum, nescaya aku akan perkenankan. Tuhan bagi tawaran dan janji. Tuhan bila dia janji, dia tepati. Dengan syarat kita memenuhi syarat-syarat dan termanya. Dia syarat pengkabulan doa ni ada syarat dan terma dah. Kita penuhi yang tu, janji Tuhan pasti akan berlaku. Kita doa, Tuhan tak penuhi janji, bukan kerana salah Tuhan, salah kita adalah tak kena di mana-mana. Baik. Lagi ayat Quran yang menggembirakan kita, yang memberikan kita confident untuk terus berdoa. Walaupun kadang-kadang kita rasa bersalah dengan Tuhan, sebab kita banyak dosa. Kalau tak dosa pun, kawan-kawan kita banyak cuai dalam beribadah. Kita laksanakan ibadah, tapi kita tahu kualiti kita tak setara mana. Bila kita minta doa kat Tuhan, kita rasa malu. Ya Allah, banyaknya minta, tapi masa mempersembahkan ibadah tak tahu mana. Tak apa, kita sedar yang tu bagus dah, supaya kita meningkatkan lagi kualiti perhambaan kita, ibadah kita kepada Allah. Jangan kita rasa tak apalah, saya minta zakat ni je lah, saya punya ibadah tak tahu mana. Tak, jangan. Kita jangan putus asa. Itu bentuk-bentuk putus. Memang kita rasa malu tu bagus, tapi jangan putus asa. Teruskan minta. Tuhan ni dia tak
Tak ada masalah untuk memberikan kepada hamba-hambanya apa saja yang mereka minta. Tuhan tahu kita malu, tak apa, Tuhan bagi. Sebab ketika kita berdoa kepada Allah itu sebenarnya kita sedang melaksanakan ibadah yang besar. Iaitu, apa bentuk ibadah besar dalam sebalik berdoa? Iaitu, doa itu mengandungi unsur kehambaan kita kepada Allah. Orang yang meminta-minta sebenarnya orang tu menunjukkan kelemahan diri kepada yang diminta. Sebab tu ada setengah orang dia nak minta dekat jiran ke, minta kawan dia segan. Nak minta berhutang pun segan. Minta tu kira ambil free macam tu saja. Berhutang ni kita pinjam duit, bayar balik nanti kan. Yang jenis berhutang pun segan. Sebab apa? Tak mau berhutang orang. Sabar jugalah, tahan kejap kan, hujung bulan. Malu nanti orang tahu kita lekeh. Kan macam tu kan. Di sebalik rasa minta tu macam tu. Orang yang ada harga diri macam tu. Yang menjadikan profession kerjanya meminta-minta, itu memang orang kata harga dirinya tak dah, makin rendah lah kot. Tapi kalau orang yang betul-betul bermaruah, malu nak minta. Melainkan ketika terdesak baru dia minta. Ketika dia boleh bertahan ni dia tak minta. Sebab apa? Malu nanti. Malah bukan sekadar minta pada ni, nak minta adik-beradik yang rapat pun segan. Nanti abang kita tahu yang kita tak ada duit. Sabar dulu lah. Maka dengan manusia memang patut kita rasa macam tu. Rasa malu, tunjuk rasa lekeh kita pada orang. Tapi dengan Tuhan jangan. Sebab memang kita sewajarnya menunjukkan rasa rendah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah sambungan daripada ayat tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sambungan pada dia menggambarkan Tuhan murka kepada yang tak minta pula. Sebab yang tak minta ni diklasifikasikan tak sedar diri, sombong. Ayat yang sambungannya berbunyi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada menunjukkan kehambaannya kepada aku melalui berdoa tadi, kita tunjukkan kehambaan kita pada Allah. Bahawa Allah tu Tuhan kita. So siapa yang sombong untuk menzahirkan kehambaan kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, kelak dia akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Tak minta Tuhan marah. Dengan manusia kita minta kerap-kerap, manusia marah, tu biasa. Sebab dia punya harta tu limit. Allah Subhanahu Wa Taala kerajaannya lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dalam ayat kursi yang kita sembaca. Milik Tuhanlah segala apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Itu semua milik Allah. Kaya Allah Taala. Mintalah bila-bila masa. Antaranya ada satu lagi ayat yang membangkitkan confidence kita supaya terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan seandainya hamba-Ku itu meminta kepadaku, wahai Muhammad, kalau ada orang meminta-minta padaku, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Dekat dengan bantuannya. Allah dekat dengan kita dengan rahmatnya. Allah dekat dengan kita dengan pertolongannya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenankan orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa kepada aku. Ini semua dia bukan bermusim, tuan-tuan. Ini bukan janji bermusim. Ini janji seumur hidup kita. Bila-bila masa. Dan Tuhan tak letak pun, kalau kamu nak minta, carilah orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, suruh dia minta kepada aku. Yang biasa-biasa tak layak minta pada aku. Tuhan dia tak ada kerana birokrasi macam tu, tuan-tuan. Kita setara mana kita punya kehambaan kita pada Allah, bila kita nak berdoa terdesak, berdoalah. Tuhan memang sentiasa membuka ruang untuk kita meminta kepadanya. Tak payah bagi tahu. Kita boleh jugalah minta orang-orang soleh tolong doa, tapi itu bukan konsep asal dalam agama kita. Boleh tolong mak kita kan, mak kita yang penuh kasih sayang, mak tolong doa. Itu sekadar untuk kita ambil confidence saja. Jangan kita biar mak seorang berdoa. Kita pun kena doa. Jangan suruh ustaz saja, ustaz tahlil tolong baca. Anak-anak kena ada dalam tahlil tu, tolong doa untuk mak ayahnya yang telah meninggal dunia. Ini ustaz dia orang kata wakil pada ustaz. Kemudian anak-anak duduk belakang sembang kan. Kalau ayah kita ada, mesti dia marah.
Kamu ni nak bagi ayah hadiah, tapi kamu sendiri lepas tu serah pada orang, pada kamu buat kerja kamu masing-masing. Itu orang cakap kurang sesuai lah. Okey, itu konsep umum tentang doa. Semua di kalangan kita tanpa ada pengecualian ditawarkan oleh Allah berdoa 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tak ada pengecualian. Cuma ada masa-masa tertentu ni masa yang lebih mustajab doa. Selebihnya bukan tak mustajab doa, mustajab juga. Cuma Allah kadang-kadang buat waktu-waktu tertentu. Kalau dalam mall tu happy hour lah kot. Lebih dah lah diskaun tulis kat luar tu kan. Dalam tu ada happy hour lagi pula. Dia lagi diskaun lagi kan. Maknanya waktu mustajab doa macam sepertiga malam terakhir dalam sujud kita. Bukan sujud terakhir saja tuan-tuan, sujud semua jenis sujud. Sebab dalam hadis Nabi kata keadaan seorang hamba yang paling hampir dengan Allah itu ketika dia sujud. Nabi sebut secara umum. Nabi tak kata sujud akhir sebelum bagi salam. Jadi jangan sia-siakan sujud yang ada dalam setiap solat sunat dan fardu yang kita lakukan dan sebagainya. Baik, saya nak petik satu hadis Nabi SAW tentang ini sebagai teknik berdoa lah. Ya. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu. Okey. Hadis ni dia sebagai kita muhasabah lah tentang cara kita berdoa. Baik, kata Abdullah bin Mughaffal, satu hari dia dengar anaknya berdoa. Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyadha an yaminil jannati idza dakhaltuha. Ini jangan hafal. Walaupun bunyi jannah-jannah kan. Macam okey kan. Tak, jangan hafal. Ini sekadar perkongsian saja. Ya Allah, aku memohon padamu syurga. Aku memohon padamu istana berwarna putih di sebelah kanan syurga bila aku masuk syurga nanti. Dia spesifik. Ya Allah, bagilah aku rumah banglo warna putih, warna lain tak apa berkenan, tapi putih kalau boleh. Dalam syurga ni ada tengah, kiri, kanan, depan, belakang. Aku nak belah kanan. Kanan ni berkat, kiri tak, kalau boleh tak mau kan. Nantilah bila masuk nanti, Allah kau bagilah aku yang tu. Apa kata ayah dia? Ayah dia sahabat Nabi. Kata ayah dia, ya bunai. Dia ya bunai ini dalam bahasa Arab satu panggilan lembut daripada seorang ayah pada anak. So kita mungkin panggilan kita pada anak yang lembut, kita buang kita buang nak je kan. Kan. Salillahal jannah, mintalah syurga kepada Allah macam biasa. Wa ta'awwadz bihi minan nar, mintalah lindung dengan Allah daripada azab neraka. Tak apa, tu minta yang tu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayah dulu pernah dengar Nabi pesan sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakunu fi hadhihi al-ummati qaumun ya'taduna fi ad-du'a'i fi at-tuhuri wad-du'a. Ayah pernah dengar Nabi dulu pesan lah masa Nabi hidup dulu, nanti akan zahir, akan muncul di kalangan umatku orang-orang yang melampau dalam berdoa dan juga dalam bersuci. Bersuci ni menggunakan air lah, ya, lebih ya, was-was ke itu berlebihan lah. Patutnya wuduk tu boleh cukup dengan air yang ada, dia pergi ambil wuduk banyak sangat, lebih daripada kadar yang sepatutnya. Itu melampau. Melampau dalam doa antaranya seperti yang diminta oleh anak Abdullah bin Mughaffal tadi. Minta syurga macam biasa, sudahlah. Tak perlu spesifik yang ada kubah warna hijau macam pejabat PM di Putrajaya katanya kan. Belakang tu ada tasik, tepi tu ada taman untuk jogging, sebelah depan ada roundabout. Tak payah kita buang masa. Banyak lagi kita minta pada Allah dalam kehidupan kita ni. Tak payah kita spesifik. Walaupun tidaklah sampai peringkat haram yang tu, makruh macam tu saja, tapi kita ditegak untuk berdoa sebegitu rupa. Sebahagian ulama seperti Imam Ad-Darimi dan lain-lain, dia kata kemungkinan silap-silap Tuhan tak terima doa dia. Silap-silap. Dia pun tak berani nak cakap confirm lah. Apa alasan Imam Ad-Darimi? Kata dia, sebab
Bila Tuhan tak suka, dalam Quran Allah sebut innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tak suka orang yang melampau. Melampau dalam apa saja? Dalam bersuci, berdoa. Jadi bila kata sebagai ulama, Ibn Al-Qayyim pun sebut macam tu, bila Tuhan kata Tuhan tak berkenan orang yang melampau, maknanya Tuhan tak sukalah nak ambil doa dia dan mustajabkan. Setengah ulama dia faham lagu tu. Macam kita lah, kita tak suka, tak berapa kenal dengan setengah orang kan, mungkin sebab akhlak buruk dia. Maka kita pun jadi macam kurang lah nak bermuamalat bersembang dengan dia. Kalau nampak dia lorong situ, kita cari lorong lain. Punya tak suka kita dengan dia ni kan. Jadi mungkin sebagai ulama kata, tak sukanya Allah pada sesuatu, pada seseorang, berkemungkinan itu isyarat Tuhan tak terima doa dia. Jadi jangan berlebih-lebihan. Okey, doa ni, hadis ni mungkin tak jelas sangat. Macam mana Kita tengok satu lagi hadis riwayat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak dia juga berdoa. Satu hari dia berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa na'imaha wa bahjataha wa kaza wa kaza. Wa a'udzu bika minan nari wa salasiliha wa aghlaliha wa kaza wa kaza. Doa dia. Anak dia, ya Allah, aku memohon padamu syurga, segala nikmat di dalamnya, segala keseronokan di dalamnya, kaza wa kaza tu bla 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 lah kalau terjemah sekarang ni. Mungkin dia tambah bidadari 100 orang contohnya kan. Mungkin ada setengah perempuan kata, ustaz bidadari dah di dunia memang sebagai perempuan mungkin lah, saya pun tak kata ni macam tak suka kan. Tapi dalam syurga esok orang perempuan semua masuk syurga, dia tak ada rasa cemburu. Dia rasa okey-okey je sebab dia lagi hebat daripada ketua bidadari. Orang perempuan esok dia masuk syurga, dia lagi hebat daripada ketua bidadari sebab dia lebih hebat daripada bidadari sebab dia jadi ketua bidadari. Ketua bidadari takkan cantik dia kurang daripada bidadari biasa baru. Masih lebih. Okey, kembali. Jadi dia perincikan ni, aku minta syurga, segala nikmat dalamnya, segala keseronokannya, keindahannya. Dia senarai banyak kan. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas tak senarai semua, dia pun kaza wa kaza aja, banyak sangat. Dia pun mungkin tak ingat kot apa perinciannya. Wa na'udzu bika minan nar. Peringatan kedua nak diminta, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada neraka. Wa salasiliha, rantainya. Kan? Wa aghlaliha, garinya. Kaza wa kaza. Mungkin kaza wa kaza ni air nanahnya ya Allah, gaung yang dalamnya ya Allah, disenarai ni. Dia berdoa tu sungguh-sungguh dah. Sebab dia sungguh-sungguh tu yang sampai dia boleh perinci. Dia bayang syurga neraka ni, dia perinci macam tu. Dia takut mungkin masuk syurga, mungkinlah kot masuk syurga, mungkin takut tak dapat nikmat yang sebenar. Minta siap-siaplah masuk syurga tu, tambahlah minta nikmat, minta tenang hati. Takut-takut masuk syurga tak tenang hati pula. Mungkin dia bayang macam tu. Maka apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ayah dia sahabat Nabi SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas ni antara sumbangan daripada Islam, dialah boleh dikatakan puncak utama jatuhnya kerajaan Parsi sampai hari ini. Sebelum kerajaan Parsi jatuh di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar khalifah di Madinah, ketua tentera waktu tu di peperangan Al-Qadisiyah di Iraq, ketuanya, komandannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum tu Islam melawan Parsi on off, ada menang ada kalah. Ada yang kalah teruk, ada yang kalah biasa, menang balik. Mari Sa'ad bin Abi Waqqas, kesabarannya dengan taktik dia lawan dengan tentera Parsi yang guna gajah. Dia punya kenderaan kereta kebalik gajah, tuan-tuan. Orang Arab guna kuda aja waktu tu. Dengan izin Allah, Parsi jatuh TKO di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu antara sumbangan dia lah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anak dia, ya bunai, nak, kan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayah pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pesan, saya kuna qaumun ya'taduna fi du'a, nanti akan muncul sekelompok manusia orang Islam lah yang melampau dalam berdoa. Fa iyyaka an takuna minhum, kamu janganlah tergolong dalam kelompok ini, tolonglah. Innaka, dia bagi alasan teknik berdoa yang sebenar. Kenapa tak boleh doa macam tadi, kurang sesuai, kenapa dianggap melampau. Innaka
sesungguhnya in u'tital jannata u'titaha wa ma fiha minal khair. Kamu kalau dapat syurga esok, automatik dapat semua yang kamu minta tadi tu. Package. Dia bukan macam, contoh macam rumah kita beli dengan berapa ratus ribu tu, kan, semua kita dah beli rumah, dapatlah rumah, tapi dapat ke yang lain-lain? Elektrik kita kena buat sendiri, betul tak? Air kena pasang sendiri, kena daftar dekat air Selangor. Cushion lagilah kena beli sendiri. Sofa bagai tu, barang dapur, almari, kabinet semua tu, itu keseronokan di dunia lagu tu lah. Kita beli rumah bukan, kita faham dah dapat rumah ya, grill pun tak dapat lagi. Betul lah kan? Dapat tingkap je kan. Pagar pun yang biasa-biasa punya. Kalau rumah taman tu yang biasa-biasa punya, yang nampak pagar dari macam-macam tu. Bila ada duit lebih, beli yang baru. Itu rumah punya package lagu tu lah. Nak beli siap-siap, beli rumah second hand lah. Beli rumah second hand memang ada dah. Tuan rumah tak larang nak bawa semua. Dia, kau ambil lah kabinet dapur yang aku buat tu, ambil lah. Siap-siap kita masuk. Cuma second hand lah bunyinya. Syurga, kita Allah minna sukal jannata. Kan kita berdoa lepas tarawih kan. Nas'aluka ridhaka wal jannah kan. Kami minta padamu ridhamu ya Allah dan syurga. Pendek je syurga, al-jannah aja. Maksudnya dah termasuklah dalam kalimat al-jannah tadi semua kebaikan. Ketenangan, makanan, istana. Lebih hebat daripada warna putih belah kanan tadi yang sahabat Nabi minta tadi tu, yang anak sahabat Nabi minta. Tak payah perinci-perinci. Lepas tu kata beliau lagi, wa innaka in u'izta minan nar, dan kalau nanti kamu diselamatkan, dilindungi daripada masuk neraka, u'izta minha wa ma fiha minasyarr. Kalau kamu dah terselamat daripada neraka, artinya kamu terselamat daripada seluruh bentuk siksaan dan azab yang ada dalamnya. Jadi tak perlu kita sebut banyak benda, tapi dapat satu saja. Kita nak kalau boleh sebut 5 benda, dapat 5 benda yang berbeza-beza. Kan macam tu. Tak nak kita duk ulang satu benda sampai 5 kali. Perkataan tu berbeza-beza bunyinya, tapi hakikatnya merujuk pada yang satu. Kita dah orang cakap tak efisien lah cara berdoa begitu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi sekalian, persoalannya kita ni ada ke amal doa macam tu? Kita bila baca satu hadis, tak apalah itu teori, kita faham Nabi kata apa. Lepas tu kita kena check, saya kena check, tuan-tuan perempuan kena check, aku ni ada tak doa macam tu? Minta banyak benda, hakikatnya satu saja. Jawapannya mungkin. Mari kita tengok beberapa contoh. Dia macam lepas kita dalam kelas, lepas kita buat satu ujian kan, kita belajar satu perkara, mesti ada ujian kan. Tapi ujian ni tuan-tuan tak payah jawab lah. Tuan-tuan jawab semua, susah saya nak uraian dia. Baik, contohnya yang saya perhatilah. Sebelum saya bagi contoh, saya bagi satu lagi konsep. Doa yang terbaik ini doa yang macam mana? Secara amnya ada macam-macam lah dia punya kategori, tapi saya nak sentuh satu kategori saja. Antara doa yang ciri doa yang terbaik antaranya ialah kita ambil doa daripada sama ada Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Itu antara ciri terbaik. Ada juga yang doa yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi masih lagi terbaik. Itu bukan itu pada setakat mana kita faham doa tadi dan sesuai tak dengan konsep doa yang umum dalam Islam. Tapi bukan kita kata doa yang tak ada dalam hadis dan Quran itu tak baik. Ada yang baik. Cuma secara amnya lah. Dalam Quran dan hadis ni kalau kita ambil doa dari situ, alhamdulillah itu baik. Sebab Allah dan Rasulnya ketika dia ajarkan doa tersebut kepada kita, doa tersebut memang dah mempunyai perkataan yang terbaik dah. Bahasa dia tu memang dah merangkum dah, walaupun pendek. Contohnya doa Nabi Ibrahim setelah dia dengan Nabi Ismail anaknya bina Kaabah. Allah suruh mereka berdua bina Kaabah. Dah siap tu, cuma jangan kita bayang Kaabah macam zaman sekarang lah. Kaabah ni 4 segi tu kot, dengan batu bata biasa, tak ada selimut lagi ya. Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim. Doa ni siapa yang mula hafal kena hafal. Tapi saya yakin tuan-tuan duk dengar imam baca, ayah kita baca. Cuma mungkin versinya lain sikit kot. Versi asal Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, taqabbal minna, terimalah daripada kami. Innaka anta as-sami'ul alim, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mendengar apa yang kami sebut, baca zikir, dan juga mengetahui apa yang telah kami lakukan. Nabi Ibrahim tak sebut Rabbana taqabbal minna bina'al ka'bati, ya Allah terimalah ni usaha kami bina Kaabah. Dia tak sebut bina Kaabah, walaupun konteksnya ketika itu baru bina Kaabah. Dia sebut secara umum, taqabbal minna, terimalah daripada kami. Pendek je. Kadang-kadang kita dengar setengah orang berdoa, Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Dia tambah satu perkataan, du'aana. Tambah doa-ana ni nampak macam canggih sikit lah kot. Sebab bila tambah ni maknanya dah bunyi pun tambah, mesti dapat lebih. Kaedah mungkin asalnya begitu, tapi tak semua yang ditambah itu kadang-kadang menunjukkan lebih. Kalau kita tengok Rabbana taqabbal minna du'aana, ya Allah terimalah doa kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebenarnya pertambahan tadi kita telah menyempitkan dan menghadkan permohonan kita pada Allah. Kita kan tengah berdoa, lepas tu kita dah minta macam-macam sebelum masa awal berdoa tadi. Ending doa, minta ya Allah terimalah doa kami. Tak ada masalah, tapi kita telah menghadkan. Ya Allah terimalah doa kami. Artinya kita minta doa sajalah. Kalau kita minta Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, kita sebenarnya telah meminta kepada Allah supaya terima, bagi ganjaran apa jua yang kita telah buat sebelum tadi. Doanya, zikir subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah bar 3 kali, istighfar kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kalinya. Semayang subuh tadi, qunutnya, qomat kita tadi kita jalan kaki dari rumah mari sini, setiap langkah kan ada 2 perkara yang berlaku, kelebihan yang berlaku, iaitu Allah angkat darjat kita di sisi Allah, naik pangkat, Allah hapuskan satu dosa bagi setiap langkah. Semua yang kita minta, yang telah kita lakukan, sama ada ibadah dalam bentuk kata-kata, ibadah dalam bentuk perbuatan, kita endingkan taqabbal minna, ya Allah terimalah semua-semua. Maksudnya dia terjemah literalnya, ya Allah terimalah daripada kami, yakni apa jua yang telah kami lakukan. Nampak tak beza tu? Doa asal Tuhan bagi dalam Quran memang dah cantik dah. Bila kita tambah doa ana, hakikatnya kita menghadkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada setengah orang kata, ustaz, tambahlah, payah apa? Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana, apa lagi? Wa azkarana. Tak pernah dengar kan? Wa istighfarana wa salawatina ala nabi. Boleh nak tambah, tak ada masalah, tapi jadi penat lah. Ya Allah terimalah solat kami, doa kami, puasa kami, istighfar kami, zikir-zikir kami. Banyak tu Ustaz? Yalah, memanglah banyak, sebab dah tambah banyak, tapi masa kita dah ambil lebih. Kita punya permintaan pada Allah banyak. Minta ibu sihat lagi, kau kampung tak boleh kampung ni. Contohnya kan. Nak minta apa lagi supaya proposal kita diterima. Katalah kita ada projek apa kan, itu belum masuk lagi tu. Yang kita duduk panjang sini kan. Zakat kita tak minta pun minta terima daripada Allah. Tak payah kita tambah-tambah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami, yakni apa yang telah kami lakukan. Semualah Allah dah masukkan secara borong dalam permintaan tu. Masuk istighfar, zikir, yang kita ingat, yang kita tak ingat. Semalam kita jamu anak bini kita belanja kat luar, sebab tak boleh rentas daerah 10 hari bulan ni katanya. Kita pun balas dendam, jom makan kat luar kata kan. Abang belanja dapat pahala, sebab Nabi sebut siapa yang bagi orang buka puasa, belanja orang buka puasa, maka dia dapat pahala puasa seramai mana dia jamu tadi. Dia bukan ambil pahala puasa kawan tu lah. Allah Maha Pemurah, dia bagi.
Kita jamu 3 orang 4 orang, anak kita 2 orang 3 orang, bini kita seorang, jamu 4 orang ni, mungkin namanya nafkah, tapi dapatlah pahala macam hari tu kita macam puasa 4 kali, bukan untuk hari berikutnya pula kan. Baik, jadi doa tu dah power dah. Borong taqabbal minna. Ada sebahagian yang agak pelik sikit. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Salatana saya pilih contoh, salatana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah solat kami. Okey, nampak solat tu boleh gagah lagi lah. Sujud kami, rukuk kami. Bukankah rukuk dan sujud dah ada dalam solat? Sepatutnya bila kita minta solat, segala rukun-rukun dan rukun qauli, rukun fi'li dalam solat tu dah masuk package dah. Jadi tambah lagi rukuk kami, sujud kami, habis tu i'tidal kami tak tambah, tasyahud kami tak tambah, apa lagi, takbir kami tak tambah. Oh, saya tahu yang tu saja. Tak payah. Untuk kita efisien, dan Allah itu maha mengetahui, kan tadi innaka antas samiul alim, Allah maha mengetahui apa yang kita buat. Bila kita minta, terimalah. Terima maksudnya bagilah ganjaran. Kalau kau tak terima, penat buat, rugi kami. Kau tak rugi apa-apa, kamilah yang penat. Setelah kita dah belajar cara beribadat yang betul, dia syarat Allah terima ibadah kita ni apa sajalah ya. Ada 2. Betul kaifiatnya, ini kena ilmu lah, kena belajar. Kedua, ikhlas kerana Allah. Kita dah rasa okey dah buat dua-dua ni, menurut kita lah. Setelah itu untuk bagi confirm, kita minta Allah terima. Bila kita minta Allah terima, janganlah kita pilih beberapa ibadah saja. Cari doa. Tadilah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Cantik doa tu daripada Al-Quran surah Al-Baqarah. Baik. Antaranya lagi kita buat contoh yang kedua. Saya tak tahulah, saya bukan nak kata cara ni tak betul ya. Cara ni mungkin kurang sesuai. Selalunya dibacakan di bulan Ramadan. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin. Okey, di peringkat awal tu okeylah, ya Allah jadikan kami ni mempunyai iman yang sempurna. Okey, tak masalah. Wa li faraidika muaddin. Orang yang melaksanakan kefarduan, apa sajalah fardu solat, fardu nafkah. Nafkah tu fardu ya. Jangan fardu ni solat, zakat je. Apa saja yang menjadi kewajipan pada kita, ibadah ataupun bukan ibadah, bila agama dah wajibkan, termasuk perempuan yang menyentuh aurat, faraid semua tu, faraid itu fardu. Faraid tu jamak kepada fardu. Walaupun faraid tu istilah khusus merujuk pada ilmu, bahagi harta pusaka pemutih juga. Baik. Awal-awal tu okey lagi lah. Waliz zakati fa'ilin. Melaksanakan zakat. Tu pun dah nampak faraid itu dah masuk zakat sekali. Doa ni tak ada dalam hadis no? Doa ni tak ada dalam hadis. Mungkinlah saya anggap orang Arab yang mereka doa ni. Cuma ada satu doa yang kita duk perinci 3-4 kali kita sebut benda yang berbeza merujuk pada satu. Wa fil jannati dakhilin. Dia start tentu. Dan jadikan kami orang yang masuk syurga. Amin. Kita pun seronok lah masuk syurga. Wa ala sariratil karamati qa'idin. Okey, kita hurai. Dan bagilah kami dapat duduk atas sofa yang mewah dalam syurga esok. Wa bi hurin 'ainin mutazawwijin. Kawinkan kami dengan bidadari syurga. Kan? Okey, lagi? Wa labanin wa 'asalin musaffaini syaribin. Dapat minum laban, susu, asal, madu, musaffain yang pure, yang tulen dalam syurga esok. Amin kan. Lagi? Apa lagi? Saya tak apa sangat doa ni, tapi ingat macam tu lah. Ada satu lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang kita perinci? Benda tu dalam syurga. Minta kahwin bidadari, minta dapat sofa yang sedap, didi kita duduk atas dia, dapat minum air madu dengan air susu yang bersih, suci, tulen. Satu lagi, wa min sundusin wa istabraqin wa dibajin mutalabbisin. Dapatlah pakai sutra tebal, sutra nipis. Baik. Kita sebut mula masuk syurga, lepas tu kita hurai 4 benda lagi.
Kalau kita tengok pada hadis tadi, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Abdullah bin Mughaffal, dia dah mirip dah dengan apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Minta syurga tu dah okey dah. Maka tak perlulah kita pergi hurai, perincikan benda yang memang dah dipakejkan dalam syurga. Masa apa masuk syurga, dia pasti dah dapat minum air, katakan madu dengan susu, air salsabil, zanjabil, segala jenis air yang tak disebut dalam Quran dan hadis ada tersedia di situ. Bila masa dapat masuk syurga, tentu dah dapat sofa empuk, bukan dekat sofa empuk, semua apa? Furniture dalam istana kita esok, bukan rumah, istana Allah bagi. Semua tersedia. Bila kita minta apa lagi? Pakaian. Allah sebut sutra tu merujuk pada benda yang difahami oleh kita. Ada banyak lagi jenis-jenis kain, pakaian, termasuk fashion dan style yang Allah sedia dalam syurga tu yang tak disebut dalam Quran dan hadis. Sebab kalau sebut pun nanti mungkin kita tak faham. Ada setengah orang kata, dululah saya tengok dalam media sosial, dia orang Islam tapi mungkin dia ni terlalu kritis. Tapi saya dah jawab lah. Dia kata, aku baca Quran ni bosan, dia kata. Bab syurga ni bosan, dia kata. Makan, minum, kahwin, tak ada benda lain ke dalam syurga tu. Oh, cara dia tu kan, orang Islam tu. Dia geng haluan kiri punya orang. Kritikal baguslah, pada saya tak ada masalah, tapi carilah jawapan. Jangan api tanya dalam sosial media yang orang kata-kata dalam tu pun tak faham nak jawab macam mana. Baca Quran, cuba tengok dalam Quran, ada apa sangat nikmat yang Allah bagi? Istana, kahwin, makan, minum. Jadi saya kata, Allah sebut beberapa contoh nikmat tu bukan menghadkan contoh tu saja. Ada banyak lagi. Kita kena rujuk pada hadis Nabi ketika Nabi baru turun Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi turun, dan Nabi cerita kat sahabat kan pengalaman Nabi masuk syurga, diperlihatkan syurga kan. Apa kata Nabi? Fiha ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Dalam syurga tu, kata Nabi pada sahabat, dalam syurga tu ada banyak benda yang tak pernah dilihat oleh mata. Ada banyak benda yang tak pernah didengar bunyi dan namanya oleh telinga. Dan ada banyak benda yang manusia tak mampu imagine. Banyak Tuhan jadikan. Sebab tu di dunia ni sonok-sonoknya terhadlah pada benda-benda yang manusia telah ciptakan saja. Tuan-tuan depan saya ni kebanyakannya pernah hidup zaman telefon rumah gagang, TM dulu. Masa tu pernah bayang tak ada macam ni? Yang kais-kais macam ni kan, semua ada dalam tu. Handphone, live, nak tengok bola live kan, apa lagi, kamera, video, segala macam, GPS. Masa kita hidup zaman dulu ni, tahun 80-an tu, tak pernah bayang, duk bayang kalau kau nak ni kau telefon je lah, tak tengok muka kan. Kita cuma tengok dalam cerita Star Trek je waktu tu. Ya, cakap dalam video boleh nampak orang depan kan, dia dah kat mana kita tak tahu, boleh nampak muka. Saya kata, zaman ni kalau kita boleh hadap seronok kata kan. Kita dah ada dah zaman tu. 10 tahun akan datang tak tahu apa pula nak mari. Apa kecanggihan? Ini manusia tak boleh bayang 10 tahun akan datang sangat. Dalam syurga lebih hebat daripada tu lagi. Kembali pada topik kita. Bila kita berdoa, pada saya lah, sebab doa ni macam-macam, tak nafi. Pertama sekali kita cubalah cari doa yang daripada Quran dan hadis. Sebab doa daripada Quran dan hadis ni cukup cantik. Ya. Antaranya, lagi orang kata ustaz ni condemn banyak sangat. Bagilah satu contoh doa apa yang boleh kami amal. Ini doa ni cukup power. Kita hidup di dunia ni mesti kita nak dua benda ni. Tanyalah siapa-siapa pun. Non-Muslim pun nak dua benda ni juga. Kita nak benda-benda yang elok je berlaku kat kita. Kita nak benda yang buruk dan jahat jauh daripada kita, betul tak? Itu konsep hidup kehidupan kita, siapa-siapa pun. Ada doa yang macam tu. Antaranya, ni saya bagi dalam bentuk kata nama yang jamak lah, no?
Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Mungkin pernah dengar kot, ya. Doa ni ada dua kita minta. Perenggan pertama, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, kami mohon padamu seluruh jenis kebaikan. Kalau siapa belajar bahasa Arab, alif lam pada al-khair, minal khairi, al-khair itu al-istighraq. Apa dia tu ustaz? Ini tata bahasa Arab lah. Sekadar saya bagi hujah saja. Istighraq ni maksudnya umum. Yang kata nama kebaikan ni, Allah kami pohon kepadamu. Ajilihi wa ajilihi, kebaikan yang sekarang dan yang akan datang, yang di dunia dan di akhirat. Ma'alimna minhu, apa yang kami tahu benda tu baik, wa ma lam na'lam, yang kami tak perasan itu baik. Kami minta semua tu mari kat kami, ya Allah. Sebab kita nak senarai baik ni banyak sangat. Kalau kita dikatakan senarai, ya Allah minta kebaikan yang kita faham apa? Murah rezeki, sihat, berjaya dalam pekerjaan, berjaya dalam pelajaran, berjaya dalam jodoh, dalam keluarga, dapat jiran-jiran yang baik, kereta yang seronok. Baru 7 dah lama dah kan. Jadi kita boleh simpulkan dalam doa tadi, kita borong siap-siap yang namanya al-khair, ya Allah, di dunia dan akhirat. Yang kami tahu kata benda tu baik, tapi kami tak nak senarai sebab banyak sangat. Dan yang kami tak tahu kata benda tu baik, ada kadang-kadang kita tahu baik ni 2-3 benda aja. Ada banyak lagi kebaikan yang kita tak tahu kata benda tu baik. Kita minta siap-siap. Itu satu. Wa na'udzubika minasyarri, dan kami berlindung denganmu ya Allah. Alif lam pada asyar tu juga lil istighraq. Tanya Ustaz Ashrul, dia belajar bahasa Arab juga. Kami memohon perlindungan denganmu ya Allah daripada semua yang namanya keburukan, kejahatan. Ajilihi wa ajilih, kejahatan yang sekarang dan yang akan datang. Sekarang pun kalau ada keburukan kita minta simpang, akan datang ni sehari, besok, minggu depan. Sebagai ulama kata, ajil tu dunia, ajil tu akhirat. Pun boleh juga. Kena juga tafsiran tu. Di dunia ni kita minta simpang segala jenis keburukan, di akhirat apatah lagi? Ma'alimna minhu, kejahatan yang memang kami dah tahu benda tu jahat. Contohnya apa? Aksiden, hujan batu, dapat jodoh yang menyusahkan, anak yang derhaka, tu semua masuk syar semua tu. Dapat jiran yang membimbangkan, dapat situasi perumahan yang tak aman, perompak masuk, dapat pemimpin yang buruk perangai, tu syar masuk semua tu. Ma'alimna minhu, yang kami tahu, yang boleh kami senarai, wa ma lam na'lam, yang kami pun tak tahu kata benda tu buruk, lalu kami pun tak minta, yang tu pun kami minta masuk sekali dalam permohonan doa ini ya Allah. Paling kurang, nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Doa ni imam yang jadi imam kat surah Ar-NR cukup bagus baca doa ni. Kan kadang-kadang kita semayang surah An-Ni'ar, dulu-dulu zaman-zaman kita boleh pergi travel kan. Zaman sekarang ni dah 2 tahun tak travel ni. Sampai waktu semayang musim-musim perayaan ni penuh surau kan. Baguslah orang kita semayang. Yang leceh kadang-kadang imam tu yang dalam tu panjang doa dia. Dia pun tengah fikir tu, aku nak minta apa sebenarnya ni sebelum nak teruskan perjalanan ni. Dia tak tahu. Bila tak tahu tu yang minta macam-macam tu. Orang kat luar tu tengah peluk tubuh macam ni, bila nak pergi imam ni. Untuk elakkan benda ni, ya, mungkin setengah kata kan bagi salam tak doa. Sebenarnya tak ada doa pun tak apa. Kita nak orang yang ramai tu kata nak doa juga. Boleh guna doa yang bersifat borong macam tu. Pendek tapi penuh dan padat, merangkumi semua perkara yang kita nak dan yang kita tak nak. Itu doa daripada hadis riwayat Imam Ahmad. Boleh cari. Sebahagian, saya yakin sebahagian dalam ni ada yang hafal. Tuan-tuan mungkin tak hafal, tanya imam mesti hafal punya. Kalau dia tak hafal, dia akan hafal lah insya-Allah. Tapi maknanya mesti ada orang hafal punya. Yang tak imam pun mesti ada orang hafal punya. Saya yakin doa ni dah lama dah. Saya bila baca doa ni, dulu baca, lepas tu bila kita baca syarah dia, ulama hurai apa kelebihan doa tu. Jadi doa ni antara benda yang tak boleh ditinggalkan.
Dalam sembahyang 5 waktu paling kurang 5 kali kena doa. Sebab kita pun kadang-kadang tak tahu apa yang baik, apa yang buruk. Kadang-kadang kita pun tak sempat nak senarai. Kalau boleh senarai pun panjangnya amat. Allah bagi, Nabi ajar tu cukup cantik. Ya, kita terelak. Kita bila kita amalkan doa yang macam tu tuan-tuan, doa daripada hadis Nabi, Quran, semua ni kita dapat 2 jenis pahala insya-Allah. Satu, dapat pahala berdoa lah. Pahala kita minta dapat lebih. Pendek tapi dapat lebih. Daripada panjang tapi dapat ciput pun juga kan. Yang kedua, pahala ikut sunnah Nabi SAW. Nabi yang ajar kita doa tu, kita amalkan, dapat pahala kelebihan. Ya, ikut sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi sekalian, itulah yang saya nak kongsikan pada pagi ini, iaitu tentang teknik berdoa lah. Dan kalau kita ada amalkan doa yang panjang-panjang, perincian ni tak salah kalau dia merujuk pada perkara yang berbeza-beza lah. Kalau perincian tu sebut 5 benda, merujuk satu benda, ini cuba kita elakkan. Efficiency. Kan, kita di pejabat kita nak efisien semua, tidak. Buat satu benda, satu benda kita buat sekaligus selesai 5 perkara lagi. Kita nak macam tu. Daripada kita buat 5 benda, satu je selesai sebenarnya. Bos pun marah, tidak. Orang kita tak cekap bekerja. Dia bukan cakap bekerja saja. Dalam beberapa ibadah, terutama doa, ada cara-cara yang efisien begitu. Cuma mungkin konsep efisien ni kita tak perasan sangat. Cuma tu pentingnya apabila kita nak amalkan sesuatu doa dalam kehidupan kita. Saya rasa ada 2 benda lah yang kita kena cek. Pertama, kita cek makna doa tu macam mana. Cek okey ke tak okey. Kita sendiri kalau baca lepas ni lah, kita baca terjemahan doa tu, kita boleh nampak lah. Kalau tak faham lagi, boleh tanya orang yang boleh tolong hurai kat kita. Satu. Yang kedua, seeloknya lah, kita banyakkan doa-doa yang maksur daripada Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, kalaupun ada doa yang di luar daripada hadis Nabi dan Al-Quran, tak mengapa, tak ada masalah kita berdoa, sebab memang Tuhan suruh kita berdoa, ya, dengan cara yang kita mampu. Cuma elakkanlah daripada situasi tak efisien tadi tu. Macam-macam lah kita doa. Kadang-kadang doa bahasa Melayu kan, ya Allah minta-minta lah sempat. Tak apalah, kita tengah kelam kabut buat kereta ni, nak fikir doa bahasa Arab apa dia kita pun tak tahu. Masa tu apa yang terlintas lah, ya Allah bagilah kesempat, ya Allah kan, jangan diam teruk sangat. Okey, itu tak apa. Sesuailah dengan situasi kita di waktu itu. Wallahu taala alam bissawab. Jadi saya ucapkan terlebih awal, kullu amin wa antum bi alfi khair. Semoga kita semua selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir batin. Dan teruskanlah baki-baki jam-jam dan minit-minit yang berbaki di hujung bulan Ramadan. Mungkin Lailatul Qadar, mungkin saya tak pasti, telah berlalu. Tak mengapa, kerana setiap minit dan jam di bulan Ramadan, pada siang dan malam, semuanya adalah sangat bernilai, kerana kebanyakan amalan di dalam bulan Ramadan semuanya digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah gandakan? Logiknya kata ulama, kerana bulan itu sendiri bulan yang mulia. Dalam hidup kita ni ada jenis-jenis amalan yang digandakan ganjarannya, ditambah rahmat Allah pada siapa yang melakukannya, disebabkan kemuliaan waktu itu. Macam hari Jumaat. Hari Jumaat ni Sayyidul Ayyam, hari yang mulia lah. Maka ibadah di waktu hari Jumaat tu lebih mulia daripada, maksudnya lebih hebat ganjarannya berbanding hari-hari lain. Hari lain tu hebat dah. Satu, paling kurang cara Allah bagi gaji pahala kat kita, satu perbuatan Allah bagi macam kita buat 10 kali. Itu kita kena faham. Satu perbuatan macam 10 kali kita buat. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Tu Allah sebut dalam Quran. Paling kurang dia tak jadi satu, Allah bagi 2, tak. Sedekah kita contohlah RM1. RM1 lah nilai RM1. Tapi pahala yang Allah bagi macam kita bagi RM1 tu 10 kali. Itu yang bulan biasa. Hari Jumaat lebih lagi. Cuma berapa lebih kita tak tahulah. Bulan Ramadan lebih lagi juga. Jadi hari biasa pun dah cantik dah. Kita main saham ada ke dapat 10 kali ganda dia punya untung. Payah kan? Mesti dapat 1, 2 macam tu saja. Ini Allah bagi peluang kat kita kutip pahala. Apa jua. Isteri masak di rumah, dapat pahala. Dapat pahala. Jangan kita tak dapat pahala. Rutin saya ustaz, gaji tinggi-tinggi tak dapur je lah. Dapat pahala. Setiap kita boleh macam ni simpulkan. Satu kebaikan yang dibuat oleh isteri,
Dia masak 3 lauk, 3 kebaikan lah, 3 usaha dia. Allah bagi macam dia buat 10 kali setiap lauk tu. Dengan air 10 kali, 40 kali ganda. Kan. Jadi setiap effort yang kita lakukan, Allah Ta'ala takkan sia-siakan. Semuanya ada nilai ganjaran yang menanti kita di hari akhirat kelak. Cuma kena ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.